Keharmonian hubungan etnik dalam konteks kepelbagaian agama dapat dibuktikan apabila wujudnya etnisiti dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia, meskipun mempunyai kepelbagaian agama yang berbeza. Salah satunya ialah etnik Punan, iaitu etnik yang terdapat di Sarawak. Masyarakat etnik Punan juga menganuti agama yang pelbagai. Agama mempunyai fungsi yang tertentu dalam kehidupan peribadi maupun sosial, iaitu berfungsi sebagai penyatuan. Selain itu, ia juga pendorong dan pengesah sesebuah pembangunan. Ia juga penentu kepada kewujudan perpaduan untuk membina tamadun sebagai sumber nilai moral. Agama Islam dalam masyarakat Punan melalui perkahwinan campur dan bahasa. Suku Punan ini telah menetap di kawasan pesisir pantai di mana mereka telah memeluk agama Islam melalui pengaruh bahasa. Mereka telah terdedah dengan bahasa Bintulu. Bahasa itu telah kental mendominasi kehidupan Punan Muslim ini. Mereka telah memilih bahasa itu kerana sejajar dengan identiti agama mereka, iaitu agama Islam. Suku Punan juga telah menyerap bahasa Muslim ini. Suku Punan ini yang beragama Islam kelihatan terbesar di pinggir kampung. Mereka juga melalui lingkungan persahabatan yang menentukan kelainan bahasa untuk berinteraksi. Seterusnya adalah agama Hindu. Agama ini merupakan suatu agama yang berevolusi daripada ajaran Veda. Veda terdiri daripada 4 jenis kitab, iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Samsveda dan Atharvaveda. Penganut Hindu menamakan Tuhan dengan nama Brahma, Vishnu dan Shiva. Dalam etnik Punan, mereka mempunyai agama dan kepercayaan tradisional yang dikenali sebagai kepercayaan Bungan. Boy Kesai pada tahun 2014 menjelaskan bahawa sebelum memeluk kepercayaan Bungan, nenek moyang Punan dahulu percaya kepada kepercayaan animisme yang dikenali sebagai kepercayaan Pasifik. Kepercayaan ini turut dikenali sebagai adat berburu. Oleh yang demikian, agama Hindu dalam etnik Punan adalah tidak ada kerana etnik ini mempunyai ajaran dan agama yang tersendiri berdasarkan pendapat Boy Kesai pada tahun 2014. Seterusnya adalah agama Punan. Agama Punan ini telah diperkenalkan dalam kebudayaan masyarakat Punan oleh masyarakat Kenyah. Agama Punan ini telah diiktiraf oleh masyarakat Punan. Agama Punan ini merupakan sebuah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Pasifik dan menyembah Tuhan Bungan Malam dan Pesilong Luan. Ini kerana Bungan tidak mengikut aturan alam seperti kepercayaan Pasifik. Mereka juga boleh memakan dan membunuh binatang yang dianggap totem dalam masyarakat Punan seperti kejang. Penempatan Punan yang dikelilingi kawasan hutan menyebabkan mereka sangat dekat dengan alam yang didiami pelbagai jenis burung yang membawa pelbagai tanda kepada penduduk. Keterikatan dengan alam menyebabkan masyarakat Punan menerima agama Bungan ini yang dianggap lebih memudahkan kehidupan seharian mereka kerana bebas bekerja tanpa mengambil peduli bumi-bumi di sekitar mereka. Upacara Bungan adalah sebuah ritual yang bertujuan untuk memohon keberkatan, keizinan ataupun perlindungan daripada Tuhan Bungan Malam. Ritual ini dilakukan apabila ada penduduk yang sakit tenat. Upacara Bungan juga dilakukan untuk perkara-perkara yang baik seperti menunjukkan tanda terima kasih setelah mendapat hasil padi minumannya. Upacara Bungan ini juga dilakukan untuk memohon perlindungan daripada Tuhan semasa di tempat pekerjaan ataupun berjaya dalam pertandingan. Sebagai kesimpulan, setiap perkara yang dilakukan oleh penduduk itu akan didahului dengan upacara Bungan supaya mendapat berkat daripada Tuhan Bungan Malam. Dalam agama Kristian pula, iaitu pelbagai tradisi agamawi, kepercayaan dan cara sembahyang yang memegang pada adat sesam yang tertentu wujud dalam Kristian. Agama Kristian selalunya dipaparkan sebagai 3 aliran yang telah dibentuk, antaranya Katolik Roman,
Protestan, dan juga Ortodoks, yaitu Timur dan Timur Tengah. Pada awalnya etnik Punan telah menganuti agama Kristen pada penghujung tahun 1960-an. Namun sesetengahnya masih mengamalkan kepercayaan lain seperti animisme dan sistem kosmologi dalam kehidupan sosial mereka. Pada tahun 1990 menunjukkan peningkatan dalam bilangan etnik Punan yang menganuti agama Kristen. Dalam penulisan Kata Malaysia, ada mengatakan pada tahun 2006 hampir separuh Punan kini Kristian. Hal ini kerana sejajar dengan peredaran massa yang semakin moden dan mempunyai ilmu pendidikan dan agama. Hai, saya Azhar, nombor metrik 66878. Saya akan membentangkan tentang agama Sing. Agama Sing atau Singisme telah dikenalkan oleh Guru Nanak pada abad ke-15. Agama Singisme mempercayai bahawa Tuhan itu satu, iaitu Tuhan yang bersifat Nirankar, iaitu tidak berbentuk, abadi dan sangat berkuasa, dan manusia tidak dapat menghuraikannya. Kitab suci untuk agama Singisme ialah Adi Granth, yang lebih dikenali sebagai Sri Guru Granth Sahib Ji. Untuk kaum Punan di Sarawak, tidak ada salah seorang pun dari mereka menganuti agama Singisme, dan kebanyakan mereka hanya menganuti ajaran Kristian. Seterusnya saya akan membentangkan animisme. Animisme dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap makhluk halus ataupun roh yang ada pada setiap benda hidup maupun benda mati. Perkataan animisme berasal daripada perkataan Latin iaitu animis yang membawa makna roh ataupun nyawa. Penganut animisme percaya bahawa alam ini mempunyai pelbagai kuasa yang menunggu atau mendiami gunung, bukit, pusat, sungai, laut dan tumbuhan. Kepercayaan ini amat pasif kepada alam sekitar. Walaupun agama moden seperti agama Islam dan Kristian telah bertapak di sesuatu tempat, terdapat orang Punan yang masih belum mempunyai kepercayaan agama. Mereka masih mengikuti kepercayaan animisme. Menurut mereka, bahasa Punan digunakan sebagai bahasa ritual dalam pendukunan dan pembacaan mantra. Assalamualaikum, saya Nur Aisyah binti Muhammad Syarif, nombor metrik 67342 akan membentangkan kesimpulan. Secara kesimpulannya, elemen agama sememangnya memainkan peranan yang penting bagi membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Semua agama amat menitik beratkan toleransi, persaudaraan dan nilai moral yang tinggi dalam kehidupan seharian. Kepelbagaian agama mampu mengumpulkan lagi semangat perpaduan yang mencerminkan keunikan kepelbagaian agama. Toleransi dalam kalangan rakyat dari aspek kepelbagaian agama juga mengukuhkan lagi hubungan etnik dalam kalangan masyarakat majmuk. Akhir sekali, kepelbagaian agama yang wujud di dalam negara ini bukanlah menjadi penghalang kepada masyarakat majmuk di negara ini untuk hidup dalam keadaan suasana yang aman dan harmoni. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.